Jadi di sini para hadirin, Rasulullah sendiri telah menjelaskan pada kita lebih daripada 1400 tahun yang lampau. Rasulullah ceritakan perkara yang akan berlaku di masa hadapan. Dalam sepotong hadis, Nabi bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Dalam hadis ni Rasulullah ceritakan perkara yang akan datang. Di zaman Nabi tak jadi lagi benda tu, tapi di zaman kita sekarang berlaku. Yang ni nak menunjukkan bahawa apa yang Rasulullah sebut itu adalah wahyu. Apa yang Rasulullah sebut yang ni adalah berita yang disampaikan oleh Allah kepada beliau melalui malaikat Jibril. Dalam hadis ni Nabi kata, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabutnya daripada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mematikan ulama. Macam mana cara Allah nak cabut ilmu daripada kita manusia ni? Bukanlah kalau kemarin kita reti matematik, kita lena malam semalam, jaga-jaga pagi ni, oi, 1 campur 1 berapa? 10 campur 3 berapa? Tak tahu pun. Macam jadi tak mengaji. Allah tak cabut ilmu dengan cara yang demikian. Cabut terus dari dada kita, kita tak tahu apa-apa dah lepas daripada tu. Dah. Allah cabut ilmu dengan mematikan para ulama. Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama, sehingga akhirnya bila seorang ulama mati, seorang ulama mati, seorang ulama mati, yang tinggal itu adalah orang-orang yang jahil. Yang tinggal itu makna bukan lagi ulama, orang-orang yang jahil. Maka para manusia akan mengambil orang-orang yang jahil ini sebagai ketua mereka, sebagai pemimpin mereka, sebagai ulama mereka. Ditanyakan pada orang-orang yang jahil ini perkara-perkara agama, maka orang-orang yang jahil ini akan menjawab dengan hawa nafsu mereka. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Inilah cara bagaimana Allah mencabut ilmu di kalangan kita manusia. Bukan dengan cara cabut dari dada kita hilang macam tu dah, tapi dengan cara mematikan para ulama. Bila ulama-ulama yang benar itu semuanya telah meninggal dunia, tinggallah kita kata mereka-mereka yang jahil, tak faham agama, tapi mereka ini diangkat menjadi ulama, mereka ini diangkat menjadi pemimpin. Maka akhirnya masyarakat minta fatwa, mereka akan menjawab dengan hawa nafsu mereka. Mereka akan menjawab dengan fikiran mereka. Maka bila mereka tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka menjawab, mereka memberi fatwa dengan hawa nafsu, mereka sesat dan menyesatkan juga orang lain. Yang ni yang mana para hadirin, kita mula dah nak masuk kepada tajuk kita, penyelewengan agama oleh para ulama. Kalau kita lihat dari sudut realiti, banyak ke orang-orang yang jahil di zaman kita sekarang ni? Lah tahun 2012, tahun lepas 2011, tahun 2000 semua ni, banyak ke orang-orang yang kita kata tak cerdik, yang jahil di zaman kita? Kalau kita nak banding dengan dulu ni orang yang boleh mengaji sampai master, orang yang boleh mengaji sampai PhD, bukan ramai pun. Tak ramai, sikit ya yang mengaji sampai master, sikit ya yang mengaji sampai PhD. Tapi sekarang ni kalau kita perhati tengok, berlambak yang ada master, berlambak yang ada PhD, berlambak yang dipanggil dengan doktor-doktor, profesor-profesor, dengan berbagai-bagai lagi gelaran-gelaran keilmuan. Bila kita perhati demikian,
Kita tengok banyak orang hak pandai zaman lah ni. Yang ni doktor hak ni sekian, yang ni profesor ni sekian, yang ni doktor dalam hadis, yang ni doktor dalam fiqh, yang ni doktor dalam hak ni, yang ni doktor dalam hak ni. Takkan banyak orang yang jahil. Ni semua orang hak cerdik-cerdik belaka. Macam mana pula Rasulullah boleh kata banyak orang yang jahil di zaman kita sekarang? Sedangkan kalau kita perhati tengok, banyak yang tinggi pendidikan dia, tinggi keilmuan dia, besar sijil-sijil yang dia ada. Maka di sini para hadirin untuk saya sebutkan, kebenaran itu bukan dinilai dengan sijil. Kebenaran itu bukan dinilai dengan gelaran-gelaran dan pangkat-pangkat keilmuan dia. Kebenaran itu bukan dinilai dengan status kerjaya dia. Tapi kebenaran itu dinilai berdasarkan apa yang dia sebut mengikut Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini perkara yang kita kena jelas. Kadang-kadang lazimnya di kalangan kita masyarakat awam, kita selalu memandang bila seorang ustaz itu dijemput, bila seorang ulama itu dijemput, kita perhati pada biodata dia. Mengaji ijazah, kita kata di Mesir. Sambung pula master dia, kita kata di Sudan, contoh dia. Lepas tu ambil pula PhD di, kita kata United Kingdom. Mengaji lagi sampai berbagai-bagai gelaran pada dia. Kita memandang dia orang yang berilmu. Kita memandang dia sebagai orang yang mengetahui segala selok-belok agama. Sedangkan para hadirin, itu bukan jaminan mereka mengetahui kebenaran. Itu bukan jaminan mereka berpegang dengan kebenaran. Berapa banyak kita kata di kalangan doktor-doktor di universiti pengajian tinggi itu, berapa banyak kita kata yang beraliran Mu'tazilah. Berapa banyak di kalangan doktor-doktor, pensyarah-pensyarah yang berada rata-rata sama ada di Malaysia ataupun luar Malaysia, berapa banyak di kalangan mereka yang berfaham dengan fahaman Syiah. Berapa banyak yang berfaham dengan fahaman sekian. Kalau kita nak bandingkan dari sudut nisbah, amat sikit mereka yang berpegang dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Kebanyakannya berfaham dengan fahaman-fahaman yang kita kata menyimpang, menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Tapi kalau kita tanyakan pada mereka, kalau kita timbulkan kemusykilan pada mereka, jawapan yang keluar dari mulut tu, ni Al-Quran kata sekian. Ni hadis Nabi sekian. Jawapan mereka adalah sebaik-baik jawapan. Sebut Al-Quran, sebut hadis Nabi SAW. Tapi masalah dia di sini, tafsiran Al-Quran dibawa dengan tafsiran hawa nafsu. Tafsiran hadis dibawa dengan tafsiran hawa nafsu. Bukan dia ikut apa yang disebut oleh para ulama salafus salih. Bukan dia ikut disiplin. Macam mana nak mentafsir Al-Quran, macam mana kita nak memahami hadis. Dia tak ikut disiplin-disiplin ilmu tersebut. Tapi lebih kepada apa yang sesuai dengan cita rasa dia. Yang ni yang mana para hadirin, apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah di sini. Bukan makna bila mana dimatikan para ulama, yang tinggal hanyalah mereka-mereka yang jahil. Mereka yang jahil ni bukan makna orang yang bodoh dah. Bukan makna orang hak tak mengaji sekolah. Bukan makna orang yang tak pas SPM, yang tak masuk universiti. Dah. Tu kita kata tak cerdik dari sudut kita. Tapi kalau kita kata yang tak cerdik dari sudut agama, adalah mereka yang tidak memahami agama. Kerana dalam Al-Quran Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Dan para ulama itu, gelaran ulama itu bukan diberikan kepada mereka yang
ada sijil besar, ada gelaran-gelaran yang besar. Tak. Ulama itu adalah mereka yang takut kepada Allah. Kalaupun kita kata orang kampung biasa, tapi dia belajar ilmu agama, dia takut pada Allah, yang tu adalah ulama. Jadi gelaran ulama ni para hadirin bukanlah sesuatu untuk kita nilai dari sudut zahir dia. Bukanlah sesuatu untuk kita nak nilai dari sudut penampilan dia. Tapi kita nilai dari sudut ketakwaan dia. Kita nilai dari sudut pembawaan dia. Apakah dia orang yang bertakwa, beriman pada Allah, ataupun dia ni orang yang kita kata cuma wibawa dia tu kemah, tapi tak ada apa, isi tu tak ada. Penampilan tu nampak bagus, tapi isi tu tak ada. Yang ni para hadirin, kalau kita perhati, serupa sebagaimana apa yang telah Rasulullah sebut. Kalau tuan-tuan, puan-puan baca hadis tentang Khawarij, macam mana Rasulullah sifatkan golongan Khawarij ni. Solat golongan-golongan Khawarij, kalau nak dibanding dengan solat sahabat, lekeh solat sahabat. Puasa yang dilakukan oleh golongan Khawarij, nak dibanding dengan puasa sahabat, lekeh hak sahabat. Dari sudut bacaan Al-Quran, dari sudut semangat, dari sudut kita kata kemah tak kemah tu, nampak lekeh hak sahabat, kemah hak yang geng Khawarij lagi. Tapi apa Rasulullah kata tentang Khawarij? Mereka adalah sejahat-jahat makhluk. Bunuh mereka kalau jumpa. Sebab golongan Khawarij ni kalau kita perhati tengok, semangat tentang Islam tu berkobar-kobar, membara-bara, tapi kefahaman tentang Islam itu cetek. Kefahaman tentang Islam itu dangkal. Maka mereka lebih kepada mengikut apa yang cita rasa mereka sendiri. Semangat tu membuat-buat untuk nak bawa Islam, tapi ilmu tu tak ada, kefahaman agama tu tak ada. Yang ni yang kita kena jaga elok-elok. Sebab tu dalam sepotong hadis Allah sebut, Rasulullah sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi kata siapa yang Allah berkehendak memberi kebaikan pada dia, Allah bagi kefahaman agama dekat dia. Makna bila kita ni Allah bagi faham agama, kita nampak kebenaran, Allah nak bagi kebaikan dekat kita. Maka jagalah kebaikan tersebut. Jangan setelah kita mengetahui kebenaran kita putar belit. Jangan setelah kita mengetahui kebenaran kita menyimpang daripada kebenaran yang kita ketahui. Yang ni yang nak jadi laknat balik ni. Yang ni yang nak jadi celaka balik dekat diri kita. Bila kita mengetahui kebenaran tapi kita menyimpang dari kebenaran tersebut. Inilah juga para hadirin realiti yang berlaku di kalangan rata-rata mereka yang bergelar ulama.